Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bila kita rafa'kan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pengajian kita. Kita usul ahkam. Kita dah masuk dulu tentang dalil qat'i yang pertama, iaitu Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan adalah dengan meliputi lafaz dan maknanya serentak, yang merupakan kitab suci berbahasa Arab. Dan sebab itu apa yang diilhamkan Rasulullah dari sudut makna dan ibaratnya dari Rasulullah, sama ada ia hadis atau diskusi, tidak dikenali dengan Al-Quran. Jadi kita dah bicarakan huraikan. Quran ialah kalam Allah yang azali, yang merupakan salah satu sifat daripada sifat Allah. Juga kita dah uraikan sebelah jenis-jenis bacaan. Kita dah masuk tentang bacaan mutawatirah, iaitu al-qira'atu al-mutawatirah. Itu mutawatirah itu kita dah uraikan, iaitu bacaan yang diriwayatkan daripada baginda melalui sekumpulan perawi yang mana tidak mungkin mereka bersepakat mendustakan baginda. Ini mutawatirah. Jadi Rasulullah baca Al-Quran kepada golongan yang ramai, golongan ramai sampaikan pada golongan ramai, ramai terus sampai ramai sampai kepada kita hari ini, yang mustahil berlakunya penipuan. Dan jadi qiraat mutawatirah tu yang kita sebut sebagai qiraat sab'ah, qiraat 7 yang kita dah belajar dulu. Cuma dalam buku ni dia dimulakan dengan Ibn Kathir, daripada Abu Amru. Kita belajar dulu daripada Nafi', Ibn Kathir, Abu Amru, Ibn Amir, Asim, Hamzah, Kisai. Jadi dalam ni disusun berlainan dia susunannya daripada Ibn Amir, Ibn Kathir, Asim, Abu Amru, Hamzah, Nafi' dan Ali Kisai. 7 jugalah, cuma susunannya berbeza sikit daripada yang telah kita belajar dulu. Okey, jadi Quran tu ada 7 yang mutawatirah, ada 7 qiraat. Jadi 7 qiraat ni sebagian tuan-tuan dah belajar tentang ada perbezaan-perbezaan bacaan dalam qiraat. Okey. Lepas tu hari ni kita sambung bacaan syaz. Mutawatirah ni ialah bacaan yang sah, yang boleh dibaca dalam sembahyang. Kalau saya jadi imam, saya baca Warash boleh, baca Hamzah boleh, semua boleh. Selepas bacaan mutawatirah, dia sebenarnya ada lagi bacaan masyhur. Itu nama bacaan 3 bacaan, Abu Ja'far, Yaqub dan Khalaf al-Ashir. Lepas bacaan masyhur dan mutawatirah boleh bawa sembahyang. Di sini kita jumpa bacaan syaz. Syaz ni ialah yang diriwayatkan oleh seorang sahabat ke perawi, dan tidak menepati rukun qiraat yang sahih. Qiraat sahih sanadnya mestilah sampai, mestilah mutawatirah, mestilah berbahasa Arab. Jadi bila tak cukup dengan kurang satu daripada 3 rukun qiraat ni, maka dia jatuh pada qiraat asy-syazah, qiraat syaz. Iaitu bacaan ayat Al-Quran yang diriwayatkan oleh perawi yang tidak sampai darjat mutawatirah. Bila tak sampai mutawatirah, maka jatuh syaz. Okey. Hukum bacaan syaz. Hukum qiraat asy-syazah, hukum bacaan qiraat syaz. Ulama berselisih pendapat mengenai kehujahannya. Jadi boleh tak berhujah dengan qiraat syaz? Berselisih pendapat ulama. Contohnya ialah mutatabi'at yang terdapat dalam mazhab Ibn Mas'ud mengenai kafarat sumpah. Jadi kita faman lam yajid fasiyam thalathati ayyam. Itu yang kita dalam bacaan kita. Tapi Abdullah bin Mas'ud dalam mazhab dia ada perkataan mutatabi'at. Dalam mazhab dia seorang je ada mutatabi'at. Mutatabi'at itu bermaksud berturut-turut. Jadi kalau dalam mazhab dia ada mutatabi'at, berarti faman lam yajid, ini tentang kafarat sumpah. Maka siapa yang tak mendapati fasiyam thalathati ayyam, bolehlah dia puasa 3 hari. Asalnya fa it'amu asyarati masakin min awsati ma tu'imuna ahlikum aw kiswatum aw taharaqabah. Asalnya siapa yang langgar sumpah, maka hendaklah dia memberi makan 10 orang miskin, ataupun memberi pakaian kepada mereka, atau membebaskan hamba.
Faman lam yajid, kalau tak jumpa, tak dapat, tak mampu nak bayar, bagi makan 10 orang, bagi pakaian 10 orang, tak mampu nak bebas hamba, fasiyam masalah satu ayam, maka hendaklah dipuasa 3 hari. Cukup lah. Tetapi dalam qiraat Ibnu Mas'ud ada mutatabi'at. Kalau ada mutatabi'at berarti puasa 3 hari itu mesti berturut-turut. Sedangkan dalam qiraat mutawatirah tidak ada mutatabi'at, maka puasa itu 3 hari, tak semestinya berturut-turut. Okey. Jadi kesan bacaan ni, jumhur ulama antaranya Asy-Syafi'i kita dan golongan Maliki berpendapat berkaitan ayat yang tidak diriwayatkan secara mutawatir tidak harus berpegang dalam istimbat hukum serta tidak sah berhujah dengannya. Jadi qiraat seperti Abdul Mas'ud ni, dia seorang, dia dalam masalah dia seorang, dia ada mutatabi'at, maka tak boleh berpegang, kata Syafi'i, kata Maliki. Dia tak boleh pegang, tak boleh juga istimbat hukum dan tak sah berhujah dengannya. Alasannya ialah kerana apa yang tidak dipindahkan secara mutawatir tidak dinamakan Al-Quran. Jadi kalau dia seorang dia riwayat tidak secara mutawatirah, bukan dianggap Al-Quran, tak diterima sebagai Al-Quran. Oleh sebab itulah jumhur ulama tidak mensyaratkan berpuasa secara berturut-turut berkaitan puasa yang diwajibkan terhadap mereka yang melanggar sumpah. Jadi oleh kerana tak ada perkataan mutatabi'at dan tidak dianggap itu sebagai Quran, maka jumhur ulama, kebanyakan ulama kecuali Hanafi, bagi orang langgar sumpah, kafarat sumpah yang tak mampu beri makan, beri pakaian, bebaskan hamba, maka memada dia puasa 3 hari. 3 hari pula tidak berturut-turut, tidak semestinya berturut-turut. Nak berturut-turut boleh, nak selang-selang boleh. Sebab tidak ada perkataan mutatabi'at dalam qiraat yang mutawatirah. Walaupun dalam qiraat syaz ada mutatabi'at, tapi mereka tidak anggap itu sebagai Quran, lalu mereka tidak jadikan hujah untuk dikeluarkan dalil, dikeluarkan hukum daripada dalil tersebut. Okey, sementara Imam Abu Hanifah dan golongan Hambali berpendapat ia boleh dijadikan hujah sebagai hujah zanni. Tapi Imam Abu Hanifah walaupun dia bukan mutawatirah, begitu kan golongan Hambali, dia kata boleh dia jadi hujah sebagai hujah zanni. Kalau mutawatirah tu qat'i, yang tidak mutawatirah namanya zanni. Jadi kalau dalam hadis ada hadis sahih, itu namanya qat'i. Tapi ada dalil hasan, hadis yang ada dhaif, maka itu namanya dalil yang zanni, yang tak sampai kepada qat'i. Maka dalam tentang ayat yang qiraat syazah, yang contohnya mutatabi'at ni, bagi Abu Hanifah dia tetap boleh jadi hujah, tapi tidak menjadi hujah qat'i, dia jadi hujah zanni. Sama seperti hadis tadi, hadis yang tak sampai ke peringkat sahih. Alasannya lah kerana apa yang tidak diriwayatkan secara mutawatir itu juga semestinya ia didengar daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alasan Abu Hanifah dan Hambali menerima qiraat syaz kerana walaupun qiraat itu syaz, tapi yang meriwayatkan sahabat. Sahabat mestilah gurunya Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud itu sahabat, tentulah dia takkan berani mengatakan yang tidak dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka boleh jadi hujah, kata Abu Hanifah dan kata Hambali. Kiranya tidak begitu, mana mungkin sahabat yang adil? Sahabat itu sifatnya adil. Contohnya Ibnu Mas'ud mencatatkannya dan menetapkannya dalam mazhab mereka. Oleh itu ia merupakan tanda atau qarinah menunjukkan ia adalah sunnah Nabi yang dibawa sebagai tafsir dan penjelasan. Kalau tidak pun pakai Quran, dia jadi penjelasan. Penjelasan tu dapat daripada Rasulullah sebab dia sahabat. Untuk itu Abu Hanifah mensyaratkan dengan berpuasa secara berturut-turut sebagai kafarat sumpah. Jadi bagi Abu Hanifah, kalau orang tak boleh bagi makan 10 orang, bagi pakai 10 orang, tak boleh bagi hamba, maka hendaklah puasa 3 hari mutatabi'at, iaitu dengan secara berturut-turut. So itu mazhab Abu Hanifah, mesti puasa 3 hari itu berturut-turut. Sedangkan mazhab Syafi'i, dah puasa 3 hari, nak turut-turut boleh, nak selang-selang boleh, nak bulan ni satu, bulan depan satu, bulan depan satu pun boleh, tak ada masalah. Okey, itu contoh bacaan syaz. Okey, boleh faham Ada qiraat mutawatirah, ada qiraat syaz. Sebenarnya ada lagi qiraat masyhur Okey, terus. Kalau tak ada pertanyaan saya teruskan. Cara Al-Quran menunjukkan hukum yang disebut dilalatul Quran alal ahkam, iaitu cara pendalilan Al-Quran terhadap hukum. Okey, Al-Quran bila diiktibarkan dari sudut pemindahannya dengan cara mutawatir,
merupakan ketetapan yang putus, disebut qat'i. Saya dengar siapa? Ada apa? Terputus kan? Putus? Terputus kan? Terputus. Ada terputus. Sekarang ni? Okey. Masih? Okey. Okey. Sekarang okey kan? Macam mana? Kejap terputus ya. Okey, kalau terputus beritahu ya. Okey. Kalau kita bercakap tentang Al-Quran tu disampaikan secara mutawatirah, maka itu menunjukkan qat'iyyus thubut. Arti pemindahannya itu ialah putus sahihnya. Quran memang kalau mutawatirah putus sahihnya, ya. Kalau yang syaz, itu tak boleh, tidak qat'i lah, ya. Sebab itu kita tak terima sebagai Quran. Tapi Abu Hanifah dia terima sebagai zanni thubut, iaitu pemindahannya secara zanni. Okey. Jadi qat'i thubut bermaksud, ini kena jelas, qat'i itu qat'i thubut, sabitnya sebagai dalil. Itu yang qat'i thubut. Qat'i itu putus, tepat 100%, as-thubut sabit ia menjadi dalil. Itu yang qat'i thubut. Kalau dia mutawatirah, memang qat'i thubut lah. Kalau hadis itu sahih, qat'i thubut. Kalau dia hasan li ghairi, itu dah jatuh maqam dia zanni itu thubut. Dia cuma dia punya kesabitannya sebagai dalil hanya dalam tahap zanni. Okey. Melainkan berkaitan dengan pertunjukannya terhadap hukum, ya. Jadi dari segi Quran yang mutawatirah, itu qiraat ada mutawatirah tu, dari segi dalilnya dianggap qat'i thubut. Artinya dalil yang qat'i, sabitnya. Okey, berlainan berkaitan dengan pertunjukannya terhadap hukum. Konteks tersebut didalah Al-Quran terhadap hukum ekoran kemungkinan ihtimal yang terbentuk daripada petunjuk lafaz-lafaz madlulati al-alfaz dapat dibagikan kepada dua bentuk. Okey, tadi kita bercakap tentang sebut sabit tak sabit dia sebagai dalil, maka ada qat'i. Kalau Quran tu sebenarnya qat'i lah. Okey. Dia sudut dalil dah tahu qat'i sebut, adakah dalil itu menunjukkan hukum yang qat'i? Itu istilahnya al-qat'iyyu ad-dilalah. Ya. Ini memang kalau belajar kat universiti pun dia agak keliru tu, apa dia qat'i sebut, qat'iyyu ad-dilalah. Tapi saya dah ulang-ulang tu, dapat tak beza? Kalau qat'i sebut dari sudut pemindahan itu qat'i. Kalau qat'i itu dilalah dari sudut dalil itu qat'i. Dalil tu kuat. Kalau qat'i itu kuat lah. Kalau zanni, zanni itu dilalah. Okay, putus Anyo. Mesej dah. Ustaz wifi apa Ustaz? Axis ke atau Telkom? Saya pun tak tahu saya punya. Tak dengar. Wifi ya? Ya. Ustaz tak pakai mic. Okay. Okey, saya pun tak tahu jenis apa wifi saya ni. Nak mesej ke Telkom Ustaz? Jadi Telkom tu wifi? Telkom. Wifi ni? Unify? Unify. Unify. Unify lah. Telkom lah. Telkom ni? Dia putus-putus sebab rumah saya ni, saya berada di tingkat yang kedua. Dia punya puncanya kat bawah. Tapi kita dah pakai apa tu? Pakai yang putih. Pakai apa namanya? Booster. Booster. Ada 3 booster kita guna ni, tapi tak tahu. Pun sama. Macam putus-putus tak apa. Sekarang boleh kan? Jelas kan? Jelas. Kejap jelas, kejap tidak Okey. Sekarang ni kita bicara tentang dilalah pula. Tadi dari segi sebutnya ada qat'i atau sebut, ada zanni atau sebut. Dari segi kualiti dalil tu. Kalau dalil tu kuat, qat'i atau sebut dari segi pemindahan dia. Sekarang ni kita dah berpindah dari segi dalil tu. Dalil tu kuat ke tak kuat? Bukan dari segi pemindahan lagi dah. Biasanya kalau pemindahan kuat, maka dalil tu kuat. Tapi ada juga pemindahannya kuat tapi dalil tak kuat. Ada kita nak bicara ni. Walaupun dia qat'i atau sebut, pemindahannya tu kuat, tapi Ustaz, ya? Apa maksud pemindahan di sini Ustaz? Okey. Pemindahan macam periwayatannya. Macam Quran, Rasulullah sampaikan pada sahabat yang ramai, pada sahabat ramai, maka itu ni mutawatirah. Bila mutawatirah artinya dari segi sebutnya, sebagai kesabitannya sebagai dalil adalah qat'i.
Itu namanya qat'iyatul dilalah. Qat'iyah sebut tu sabit. Dari segi kesabitannya sebagai sabit, memang sabit juga dalam bahasa undang-undang pun sabit juga. Dari kesabitannya sebagai hujah atau kesabitan dari segi pemindahannya, dia qat'i. Sekarang kita pindah kepada dilalah dia. Tidak semestinya qat'iyah tersebut ianya menjadi dalil pun qat'i. Ada qat'iyah tersebut tapi dia zanni atau dilalah. Ada qat'iyah tersebut qat'iyah itu dilalah. Okey, kita buat contoh, nanti kita akan nampak. Tak pakai iPhone ni kan Ustaz? Ada dua suara. Ada dua suara. Saya ke? Sekejap. Kita cuma Okey, kita sekejap. Kita cuma ada dua suara. Kita perlahan. Ada. Ni kita tak bawa apa. boleh kalau pakai iPhone dan satu outcome je saya buat, saya pakai iPhone. Sekarang saya ingat bukan bersaya kot. Yang lain nak off ya? Okey sekarang? Okey. Jadi Mana okey? berarti kena tutup lah yang lain ni selain saya. Oh, dah. Okey, kita teruskan. Kita pergi ke qat'iyah dilalah. Tadi qat'iyah tersebut. Ini sekarang qat'iyah dilalah. Ia merupakan petunjuk terhadap satu makna yang tidak ada kemungkinan pengertian lain. Lagi. Jadi qat'iyah dilalah ni ialah dalil tu hanya satu makna. Untuk senang faham, itu dia qat'iyah dilalah. Dalil tu hanya satu makna, dia tidak ada double meaning. Itu qat'iyah dilalah. Kalau ada banyak makna, maka dia tidak lagi qat'i. Dia jadi zanni. Okey? Jangan dah boleh ikut Jadi tadi qat'iyah sebut dari segi pensabitannya sebagai dalil qat'i. Dari segi untuk menjadi hujah ataupun untuk mengambil dalil daripadanya, maka ada yang qat'i ad-dilalah, ada yang tidak. Apa dia qat'i dilalah? Iaitu dia menunjuk pada satu makna. Tidak ada makna lain, tidak ada kemungkinan makna lain. Contoh kita bersebut miyam dan Jumaat, hari Jumaat ni tak boleh makna hari lain. Itu qat'iyun dilalah. Antara ayat yang mana hukumnya diterima sebagai secara qat'iyun dilalah ialah semana contohnya firman Allah, as-sariqatu wa qata'u aydiyahuma. Was-sariqah itu memang tak ada makna lain, pencuri lelaki. Was-sariqatu ada ta marbuta tu, pencuri perempuan. Waqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangan kedua-dua mereka. Iaitu kedua-dua mereka tu ialah bukan kedua-dua tangan tu, tapi tangan pencuri lelaki, tangan pencuri perempuan. Lafaz pencuri dalam ayat tersebut adalah penetapan secara qat'i atau pasti yang tidak dapat dipertikaikan lagi maksud serta hukumnya, iaitu pencuri lelaki dan perempuan mestilah dipotong tangan keduanya. Itu namanya qat'iyah dilalah. Dia punya ayat tersebut dari segi dalilnya dia tidak ada makna lain, memang jelas satu makna. Bila satu makna, maka dinamakan dia qat'iyyu ad-dilalah. Kalau dia mengandungi banyak makna, itu sudah tidak lagi qat'iyyu ad-dilalah. Dia akan jadi lain dia akan pergi az-zanniyatu az-zanniyyu ad-dilalah. Okey, itu satu contoh. Contoh kedua, sebagaimana firman Allah, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً. وَالَّذِينَ, dan orang-orang yang yarmunal muhsanat, menuduh perempuan yang baik berzina. Orang tu tak berzina, dia kata berzina. Summa lam ya'tu, kemudian yang menuduh tak mendatangkan bi arba'ati syuhada, dengan 4 saksi. Fajliduhum, maka sebatlah mereka, sebat mereka yang menuduh tadi 80 jaldah, 80 kali sebat. Okey, jadi tak ada yang sama, tak ada yang double meaning. Jelas orang yang menuduh orang baik, tak ada datang 4 saksi, maka sebatlah dia 80 kali sebat, clear 80 kali sebat. Maka ini namanya al-qat'iyyu ad-dilalah, dalil ni putus. Jadi hukum orang menuduh orang berzina, tak datangkan 4 saksi, maka qat'i dia sebat 80. Nak takwil, tak ada 40 je, nak takwil 30, tak boleh. Dia memang qat'i, al-qat'iyyu ad-dilalah, dalilnya putus. Jelas lafaz 80 dalam ayat tersebut menunjukkan dilalah qat'i
yang mana tidak ada kemungkinan lain terhadap dilalah itu. Tak ada makna lain, 80-60 lah. Oleh itu semua dilalah qat'i tersebut tidak ada ruang untuk ijtihad serta tidak ada skop untuk diperselisihkan di kalangan mujtahid dalam memahami lafaz tersebut dan istinbat. Oleh kerana maknanya clear jelas, maka dinamakan al-qat'iyyu ad-dilalah. Agak-agak Datuk Samsudin boleh beza tak antara al-qat'iyyu as-subut dengan al-qat'iyyu ad-dilalah? Boleh tak? Datuk Samsudin tanya dia kan? Buka unmute. Ya Ustaz. Boleh kau? Boleh. Yang sebut tadi tu dari segi pemindahan, ad-dilalah dari segi pendalilan. Nak istinbat hukum. Kalau kita datang terus kita akan nampak ya. Bila kita pindah kepada dilalah az-zanni ataupun az-zanniyu ad-dilalah, pendalilannya yang zanni, ia merupakan nas yang mana di sana merupakan ruang serta kemungkinan lebih daripada satu makna. Bila nas itu ada double meaning, ada banyak makna, jadi kemungkinan lebih daripada satu makna, ijtihad dan tarjih terhadap satu makna dengan makna yang lain. Kalau banyak makna, maka kita kena tarjih lah. Mana satu yang kita nak pegang. Mana yang mengandungi banyak makna, maka itu tidak qat'i. Itu namanya az-zanniyu ad-dilalah. Dia disebut Al-Quran, tapi segi dilalah, pendalilannya, ada double meaning, maka dia menjadi az-zanni. Sebagaimana lafaz al-quru dalam Quran, al-quru yang terdapat dalam firman Allah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan yang diceraikan, yatarabbasna, hendaklah dia menunggu bi anfusihinna, dirinya, thalathata quru, 3 quru. Okey, sebelum kita cerita tentang apa makna quru. Okey, dari segi as-subut, ini al-qat'iyyu as-subut ke az-zanniyyu as-subut? Jadi tuan, Ya. Ini al-qat'iyyu as-subut ke az-zanniyyu as-subut? Ayat al-wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Apa ni? Ajak apa dia? Apa ni? Qat'i. Qat'i lah, sebab dia Al-Quran mutawatirah. Betul. Sekarang Ini hukum jelas. hukum bukan hukum tak jelas lagi. Ayat tu jelas, ayat Quran. Ayat jelas. Ayat tu jelas. Hukum belum lagi ni. Saya tak bicara hukum lagi. Hukumnya ialah 3 quru. Okey. Lafaz quru dalam ayat tersebut adalah zanni. Ini zanni. Zanniyu dilalah. As-subutnya al-qat'iyyu as-subut sebab dia Quran. Tapi segi pendalilannya zanni. Kerana ia memberi 2 makna. Quru itu dalam bahasa Arab boleh makna haid, boleh makna suci. Sebab itu setengah ulama dia punya edah orang yang edah perempuan yang tidak mengandung ataupun yang ada haid, maka dia sebagai ulama 3 kali suci. Setengah ulama 3 kali haid. Sebab dia ada double meaning. Quru tu dalam bahasa Arab, kalau buka kamus, dia ada 2 makna. Makna haid dan makna suci. Iaitu haid dan atau suci. Justru itu ulama fiqh berselisih pendapat berkaitan dengan iddah wanita yang diceraikan. Apakah ia 3 kali suci atau 3 kali haid? Ada beza ya? Kalau 3 kali suci, kalau Syafi'i ceraikan waktu dia suci. Kalau ceraikan dia waktu haid namanya talak bid'ah ya. Jadi ceraikan dalam suci, lepas tu jumpa haid, kemudian jumpa suci, kemudian jumpa haid, kemudian jumpa suci. Maka habis 3 suci, bila datang haid tu berarti dah habis iddah, dah bolehlah kahwin dengan suami baru. Tapi kalau 3 kali haid, okey, haid ini haid, ini haid, kemudian jumpa suci, kemudian haid, jumpa suci, kemudian haid, kemudian dah sampailah habislah iddah dia. Jadi ada beza ya. 3 suci dengan 3 kali haid, beza. Okey. Jadi ulama fiqh berselisih pendapat berkaitan dengan iddah wanita yang diceraikan, adakah dia 3 suci atau 3 kali haid. Kenapa berlaku perbezaan pendapat? Kerana dia punya dilalahnya ialah az-zanniyu ad-dilalah. Bila az-zanniyu ad-dilalah, maka boleh berijtihad padanya sebab dia ada 2 makna. Okey, dengan kita sampai ke situ, dapat tak kita faham apa dia al-qat'iyyu as-subut dengan al-qat'iyyu ad-dilalah dan juga dengan az-zanniyu ad-dilal
ad-dilalah. Macam tadi bab curi itu al-qat'iyyu ad-dilalah. Bab qazaf, menuduh perempuan, menuduh orang berzina, juga dinamakan al-qat'iyyu ad-dilalah. Sebab maknanya satu. Tapi bila pergi cerita wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru', quru' tu ada dua makna. Bila ada dua makna, maka dia namanya az-zanniyyu ad-dilalah. Ada segi pendalilannya, dia dia punya statusnya ialah zanni. Okey, sekarang tu ikut tak? Boleh? Boleh. Konteks lain, setengah keadaan Al-Quran menunjukkan hukum secara qat'i, satu sudut, dan sudut lain pula ayat yang sama menunjukkan hukum secara zanni. Sebagaimana firman Allah, wamsahu biru'usikum, wamsahu, dan sapulah dengan kepala kamu. Ini ayat wuduk. Basuh muka, basuh tangan, bak kepala, wamsahu, sapu kepala kamu. Okey. Jadi di sini katanya dari satu sudut nampak dia qat'i, dan di sudut lain pula dia nampak secara zanni. Macam mana? Ayat yang kita baca tadi, wamsahu biru'usikum, ayat tersebut menunjukkan dengan qat'i hukum wajib sapu kepala ketika berwuduk. Jelas, wamsahu tu mana sapu kepala. Keadaan lain pula ia juga menunjukkan hukum secara zanni. Jadi secara je nampak zahirnya qat'i, sebab memang sapu kepala. Tapi keadaan lain pula menunjukkan secara zanni. Dia kata ini dia sudah nampak zanni, iaitu mengenai kadar kepala yang wajib disapukan. Betul, wamsahu biru'usikum, sapu kepala. Itu qat'i, jelas, tak ada makna lain. Sebab tak ada sapu lain kat sini, kepala lah. Cuma kepala tu berapa kadar dia. Selai rambut, tengah ambun ke, depan ke, belakang ke, maka di situ az-zanni berlaku, boleh berijtihad. Boleh berijtihad. Jadi kalau Syafi'i ambil ujung jari, basahkan dengan air, masuk celah-celah kopiah. Tengok saya celah kopiah. Begitu, kisahlah. Ikut Syafi'i. Tapi kalau ikut mazhab lain tak boleh. Kena buka ni, ambil air, ada kepala saya ni. Macam ni mazhab lain. Ambil sini air, tolak ke sini dan tolak ke depan. Nampak? Jadi kenapa mazhab lain macam itu, mazhab Syafi'i macam itu? Sebab wamsahu biru'usikum itu memang dia punya dalilnya, pertama dia sebutlah Al-Quran, maknanya pun jelas, menyapu kepala. Jadi qat'iyyu ad-dilalah. Tetapi di sudut lain, kepala tu luas. Adakah semua kepala? Adakah setengah kepala? Adakah 1/4 kepala? Atau sikit kepala? Maka di situ namanya az-zanniyyu ad-dilalah. Zanni ad-dilalah. Jadi dalam satu dalil ada al-qat'iyyu ad-dilalah, ada az-zanniyyu ad-dilalah. Contohnya wamsahu biru'usikum. Okey. Sebagai rumusannya, ayat-ayat Quran itu ada yang dilalahnya bersifat qat'i dan ada yang zanni. Maksudnya mana ayat-ayat yang zanni boleh berlaku ijtihad. Kadang-kadang ayat yang dilalahnya zanni dapat dijelaskan melalui as-sunnah hingga menjadi qat'i. Kadang-kadang dia tak boleh, tak jelas, tak berlaku az-zanni dalam Quran. Nak mensabitkan dia secara qat'i, kadang-kadang dibantu oleh as-sunnah, oleh hadis. Bila dibantu dengan sunnah tu menjadikan dia qat'i. Macam separuh ke, setengah kepala ke kena sapu. Maka kalau ada dalil menceritakan contohnya mazhab lain dia pegang dalil hadis mengatakan Rasulullah semua kepala. Syafi'i kata Quran lagi kuat daripada as-sunnah, ataupun as-sunnah tu tak kuat. Okey. Namun dari sudut sanadnya, semua ayat Al-Quran adalah bersifat mutawatir. Ini yang ditanya oleh Dato' Samsudin tadi. Dari sudut pemindahannya, semua Quran mutawatir. Bila mutawatir, namanya al-qat'iyyu as-subut. Kadang-kadang yang bersifat zanni adalah dari sudut dilalahnya saja. Quran semuanya al-qat'iyyu as-subut. Cuma yang dari segi az-zanninya ialah pada ad-dilalahnya, dari segi cara pendalilannya. Okey, setakat tu boleh nampak? Kena perlahan jangan laju. Jadi segi sabitnya, adakah di Quran tak Quran? Quran biasanya al-qat'iyyu as-subut. Tapi dari segi pendalilan, tengok. Kalau dia cuma satu makna clear jelas, namanya al-qat'iyyu ad-dilalah. Tapi kalau ayat itu mengandungi dua makna, ataupun makna yang beberapa makna, maka namanya az-zanniyyu ad-dilalah. Pening boleh istilah-istilah saya? Boleh Datuk Ahmad boleh ikut? InsyaAllah.
Jadi Ustaz yang apa ni, yang azan ni dilarang pun dikategorikan sebagai apa ni qat'i juga, sebab dia apa ni, sebab dia dilalah daripada apa ni, daripada ayat suci Al-Quran. Cuma dari segi tafsiran saja saya kalau yang azan ni. Bukan. Al-Quran tu namanya qat'i as-subut. Al-qat'i as-subut. Al-qat'i as-subut. Cuma dari segi sama ada dia tu al-qat'i dilalah ataupun azannya dilalah. Tafsiran je. Dari segi tafsiran. Tergantung pada tafsiran je. Dari segi maknanya. Dari segi makna. Ada yang double meaning, ada yang satu makna. Kalau satu makna, maka namanya al-qat'iyyu ad-dilalah. Ya. Tapi ada juga yang satu makna, tapi dalam tafsirannya dia boleh mendatangkan az-zanni. Macam wamsahu bi ru'usikum kan. Satu makna, sapu kepala. Tapi kepala tu pula boleh ditafsirkan kepada beberapa pengertian. Semua kepala ke, separuh kepala ke, suku kepala ke, maka itu namanya az-zanniyu ad-dilalah. Okey, sudah nampak ya? Apa beza sawabit? Sawabit itu dari segi kesabitannya, adakah dia al-qat'i ataupun dia ada al-azani. Ini dia sudut kuat tak kuatnya dalil tersebut, ya. Kalau mutawatirah al-qat'i lah. Quran al-qat'i lah secara keseluruhannya. Tapi bila dari segi makna, maka mungkin dia jadi al-qat'i ad-dilalah dan mungkin jadi az-zanni ad-dilalah. Baik, bukan senang nak jadi ustaz ya. Nak faham itu ya. Jadi sebab itulah kalau Siti Kasim Islam liberal nak menterjemah Quran, nak mengeluarkan hukum, memang kita tak kata tak layak. Tak layak. Ni nak faham qat'i subut, qat'i al-dilalah pun susah dia nak faham. Itu yang mau belajar ni pun pening lagi ya. Bukan kita je pening. Ya saya. Kalau apa tadi, kalau apa ni, potongan Al-Quran tu dia bersifat zanni, apa ni, dan perlukan bantuan daripada hadis, sunnah, daripada sunnah. Hadisnya saya. Hadis yang mutawatir saja saya. Kalau hadis ahad tu tak terima saya. Kita akan bincang nanti lepas ni sebab ahad pun juga boleh kuat kalau ada jalan-jalan lain, hadis tu sokong menyokong. Dia ahad tapi ada sokong menyokong. Sebab kalau hadis biasanya dibicarakan melalui banyak tarik ni ya, melalui Tirmizi, melalui Ibnu Majah, melalui Abu Hurairah. Walaupun dia ahad, dia dari segi fiqh dia boleh menjadi kuat. Ini kita bincang kemudian ya. Kita akan berbincang lagi ya. Okey, sekarang kita fokus dulu. Kan? Ya. So, Al-Quran tu ada ke zoni Ustaz? Atau Al-Quran tu mesti mutawatir? Al-Quran mutawatir, setakat kita belajar ni dia mutawatir lah ya, sebab qiraat 7 tu mutawatir, qiraat masyhur tu mutawatir. Cuma yang syazah tadi tu, syazah tu tak boleh menjadi, dia tidak mutawatir ya. Jadi secara keseluruhannya Quran tu al-qat'iyyu as-subut, al-mutawatir. Mutawatir. Okey, cuma dari segi pendalilannya Quran juga al-qat'iyyu ad-dilalah, yang ni tidak ada ruang untuk berijtihad. Jadi dari segi pendalilannya Al-Quran itu terpecah dua, al-qat'iyyu ad-dilalah, ini tidak ada ruang untuk berijtihad. Yang kedua ialah az-zanniyyu ad-dilalah, yang zanni dari segi dalilnya sebab dia ada double meaning, maka yang ni boleh berijtihad. Boleh berijtihad. Macam tadi bahawa usaha biru'usikum, sapulah kepala. Dari segi makna memang makna jelas, tapi bila diterjemah kepala tu, nak sapu kepala tu tang mana nak disapu? Tang belakang ke, tang tepi ke, separuh ke, maka dia nak az-zanni, maka dia berstatus zanni yang memungkinkan untuk kita berijtihad. Itu maksudnya kenapa kita kena perlu tahu al-qat'iyyu ad-dilalah dengan az-zanniyyu ad-dilalah. Kerana al-qat'iyyu ad-dilalah kita tak boleh ijtihad. Kalau az-zanniyyu ad-dilalah maka kita boleh berijtihad. Bolehkah asyazah tu jadi al-qat'i ad-dilalah? Syazah tak boleh jadi qat'i. Kalau kira syazah tak boleh dibaca dalam Quran, dalam semayang, menunjukkan dia bukan qiraat. Dia tak boleh. Maka dia bukan al-qat'i. Itu bukan qat'i. Okey, sekarang kita masuk tajuk baru. Betul ke tak? Ya. Macam memang apa sapu biru'usikum, maknanya sapu lah, maknanya sebagai apa. Ada mazhab lain yang bukan sapu, dia memberikan makna pada wamsah tu macam waksilu, tanpa lentun yang rambut basah tu. Itu anggapan macam mana? Dia bukan masuk sapu lah ya. Tak, dia memang sapu gitu. Tapi oleh kerana pada mazhab, 3 mazhab tu menyapu semua kepala.
Bila menyapu semua kepala, maka dia memerlukan air yang lebih. Kalau kita menyapu sebahagian kepala, kalau Syafi'i, basahkan ujung jari, masuk gitu je dah boleh, ataupun celah-celah boleh. Tapi mazhab lain, bila dia nak menyapu semua kepala, maka tangannya kena basah. Kalau basah air, sapu ke belakang, sapu ke depan. Mesti lencur lah. Itu kenapa timbul begitu? Sebab az-zanniyu ad-dilalah. Nampak tak? Tentang kepala tu banyak pengertian. Maka timbullah bila banyak makna. Wamsahu bi ru'usikum, sapulah kepala dengan maksud wamsahu bi kulli ru'usikum, semua kepala kamu. Juga bermaksud wamsahu bi ba'di ru'usikum, sapu dengan sebahagian kepala kamu. Boleh juga wamsahu bi nisfi ru'usikum, separuh kepala kamu. Boleh juga wamsahu bi rubu'ain ru'usikum, 1/4. Bukan bermakna waksilu lah ya. Waksilu Tidak. Kalau waksilu lagi teruk. Ya, waksilu kena masukkan air dalam kepala semua. Dia Mandi. menyelam. Okey, clear tak apa, kalau itu dah clear. Memang ada kadang-kadang bertukar balik, tak apa. Tapi kalau orang ajar azhar kalau tanya dia tak boleh jawab. Tak percaya. Tadi Zainal kata ini pelajaran kat universiti kata Zainal. Yalah. Lepas ni cuba tanya Imam Farhan ke, saya confirm tak boleh jawab. Apa dia kata dia dah kata dia. Mungkin dia dah belajar tapi dah lupa. Dah tak ingat dah ni. Okey. Ustaz. Saya Saya nak patah balik sikit sebab saya telah lepas tadi. Pasal bacaan mutawatir dan sahs itu lebih dari segi bacaan yang dulu Ustaz ajar, ada kiraat ini. Itu saja cerita bacaan, jenis bacaan tu je lah Ustaz kan? Ya. Jadi yang kita belajar dulu tu mutawatirah. Qiraat 7 mutawatirah. Kalau kita tambah lagi qiraat Abu Ja'far, Yaqub, Khalaf al-Ashir, menjadikan dia qiraat asyarah, maka 3 selepas mutawatirah namanya masyhur. Masih boleh dibaca dalam sembahyang. Tapi qiraat syazah dia bukan qiraat. Dia bukan qiraat. Syazah bukan qiraat. Maka tak boleh dibaca dalam sembahyang, tak sah. Okey. Sekarang masuk bayanul Quran lil ahkam. Penjelasan Al-Quran tentang hukum. Jadi Al-Quran tu ada yang cara ijmal, ada tafsir, ada yang perlu diuraikan disokong oleh hadis dan sebagainya. Ini kita bicara ni. Apabila diteliti berkaitan dengan hukum yang terkandung dalam Al-Quran, terdapat 3 bentuk penjelasan dan peranan. Jadi kalau kita teliti, ada 3 bentuk. Pertama ialah penjelasan bersifat sempurna. Quran tu dah komplit dah, Quran tu sempurna. Jadi apa peranan as-sunnah? As-sunnah hanya berperanan sebagai menyokong dan menetapkan terhadap makna yang terkandung dalam Al-Quran. Antara contohnya ialah hukum berkaitan dengan tuduhan zina atau qazaf. Ayat tadi dah ya. Waladzina yarmunal muhsanat, orang yang menuduh perempuan yang baik berzina, semalam yaitu bi arba'ati syuhada, kemudian dia tidak mendatangkan 4 saksi, fajliduhum, sebablah mereka yang menuduh tadi samani najaldah 80 kali sebab wala taqabbalu lahum syahadatan abada, dan jangan kau terima buat mereka persaksian mereka. Orang yang dah menuduh ni bukan setakat kena sebat, lepas tu tak diterima persaksian mereka. Wa ulaika humul fasiqun, mereka lah orang-orang yang fasik. Jadi dengan ayat ini sudah cukup jelas, tidak perlu lagi hadis, dah dapat ditatbikkan, dilaksanakan kehendak ayat ini. Itu namanya Al-Quran tadi bersifat sempurna. Jadi kalau pun ada hadis membicarakan tentang bab menuduh ni, banyak hadis bab menuduh ni, hadis itu hanya menyokong. Dia hanya menyokong je. Kalau tak baca hadis pun dah bolehlah kita pegang Quran ni. Sebab dia punya al-qat'iyyu as-subut dan juga al-qat'iyyu ad-dilalah. Dalilnya dah clear dengan ni. Tanpa hadis pun kita dah boleh laksanakan. Itu namanya Quran tu secara sempurna dan penjelasannya secara sempurna. Yang kedua, nas Al-Quran tu bersifat mujmal. Nas Quran tu bersifat ringkas. Lantaran itu as-sunnah berperanan menjelaskannya. Oleh kerana Quran tu ringkas, tak dapat kita laksanakan kalau semata-mata Quran, maka perlu hadis menjelaskannya. Ini yang dimaksudkan oleh Allah dalam Quran, wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan kepadamu az-zikr, zikir kepada Nabi Muhammad, litubayyina linnas. Zikir itu Quran, litubayyina linnas, untuk engkau wahai Muhammad menjelaskan kepada manusia ma nuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi peranan Nabi Muhammad ialah menjelaskan.
Litubayyin, menjelaskan. Jadi artinya ada ayat Quran yang ringkas, kita tak dapat laksanakan Quran itu kalau semasa Quran saja, melainkan kita kena ambil penjelasannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contohnya ialah suruhan mendirikan sembahyang. Al-Quran menjelaskan secara mujmal saja. Wa aqimus solah. Wa aqimu tu fi'il amar. Hendaklah kamu mendirikan sembahyang. Jadi macam mana nak sembahyang? Kalau ikut pegang Quran aja berdiri je lah. Rukuk sujud tak ada. Sebab Quran cakap kata wa aqimu, dirikan sembahyang, berdiri je lah kita. Ia dijelaskan melalui as-sunnah tentang cara melaksanakan. Bagaimana nak sembahyang? Berdiri, menghadap kiblat, angkat takbir, ada rukuk, ada i'tidal, berapa rakaat, kena bersih daripada najis pada badan dan tempat, kena wuduk. Ini tidak diterangkan dalam Quran. Yang menerangkan ini oleh hadis. Okey, jadi artinya Quran tu cara mujmal, perlu hadis yang menerangkannya tentang cara melaksanakan waktu, rukun dan syaratnya. Itu yang dulu bila Kasih Ahmad kata dia tak pegang pada hadis, kita tanya dia, kau sembahyang macam mana? Tak boleh dah dia jawab. Dia kata rukuk. Okey, ada yang Quran warqam, ada. Tidak mana itu? Tak ada tidak. Kau baca Fatihah? Tak ada dalam Quran. Tahiyat tak ada, salam tak ada. Jadi yang ada semua tu ialah dalam hadis. Boleh lagi kau sembahyang ada wudu tak? Ada. Mana dalam Quran? Wudu tu kalau anggota wudu adalah dalam hadis, dalam Quran. Tapi pakai air apa? Mustamalkan besar najis, tu tak ada Quran. Okay. Jadi Quran terang menceritakan secara mujmal dan banyak ayat seperti ini. Sebab Quran bukan kitab resmi. Kena detail. Jadi termasuklah kalau orang tanya, ustaz kata semua ada Quran. Ada. Okey Ustaz, kalau ada Quran, macam mana cara nak buat roti canai? Tak ada lah Quran cerita khuzu daqiqah, ambillah tepung, kemudian dan bijah uli-uli dia. Tak ada lah. Tapi Quran kata fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang mengetahui jika kamu tak tahu. Jadi yang tahu buat roti canai bukan Ustaz Osman. Yang tahu buat roti canai Mama, tanya kat Mama. Itu dia. Jadi itu dalilnya. Dalil tu ringkas tapi boleh pakai untuk semua perkara. Okey. Okey. Kemudian yang ketiga, Al-Quran hanya menjelaskan asas dan dasar berkaitan dengan hukum. Sama ada melalui isyarat atau ungkapan langsung. Di mana kemudiannya hukum tersebut dijelaskan secara terperinci melalui as-sunnah. Jadi ada Quran cerita asasnya. Dia punya konsep dia je. Dia tak ada detail. Tapi nak mendetailkannya, maka perlu kepada as-sunnah. Sebagai contohnya ialah berkaitan dengan hukuman terhadap hamba. Allah berfirman, فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. Ini dalil ya. Kalau kita belajar, kalau orang dah kahwin berzina, maka rejam. Bagaimana pula kalau hamba dah kahwin berzina? Hamba tu dah ada suami dah berzina. Maka Quran mengatakan فَإِذَا أُحْصِنَّ, kalau hamba tu telah muhsan, telah berkahwin, dia berzina, fa'in ataina bi fahisyah, bila dia melakukan perkara keji, iaitu berzina, fa'alaihinna, maka ke atasnya nisfuma, separuh, alal muhsanati, atas perempuan yang merdeka, minal azab, daripada azab. Jadi konsepnya, kalau hamba buat jenayah, maka hukumnya separuh. Jadi kalau dia tak kahwin, berzina, maka sebab 100 kali orang merdeka, maka hamba kena 50 kali saja. Bagaimana pula kalau rejam sampai mati? Jadi kalau orang yang dah kahwin, merdeka, berzina, rejam sampai mati. Bagaimana pula hamba? Hamba dah kahwin, berzina, maka rejamlah separuh mati. Begitu. Takkan separuh mati pula ya? Zalim kita ya. Dah kita baling dan nampak dia separuh mati, apa? Stop. Kecil. Jadi yang nak menjelaskan, walaupun konsepnya hamba bila buat jenayah separuh daripada hukum orang merdeka, tapi dalam bab hamba yang dah kahwin berzina,
maka tak boleh pegang separuh rejam sampai separuh mati. Tak ada. Ya. Mana nak dapat hadis yang menerangkan. Jadi berlaku kes dalam zaman Nabi, hamba berzina, maka Nabi hukum dia tidak dengan rejam. Tidak dengan rejam, dengan sebab saja. Jadi itulah dia punya pendetilannya. Quran menjelaskan asas dan dasarnya, tapi ada benda yang konsepnya begitu tapi tidak cukup dalam Quran. Kalau tidak nanti kita akan rejam hamba separuh mati. Mana ada mati separuh mati ya? Jadi bila berlaku tak boleh. Mana pula rejam separuh mati? Tengok hadis. Ada berlaku kes zaman Nabi, hamba yang akan berzina, Nabi sebab saja. Itu maksudnya. Okey, ayat tersebut mengisyaratkan hukuman terhadap hamba yang berzina adalah separuh daripada hukuman yang dikenakan terhadap orang merdeka. Ini konsep dia begitu. Antara lain, ayat itu merupakan kaedah dan asas hukum yang bersifat umum, yang mana kemudiannya Al-Quran yang menjelaskan batas-batas terhadap penerapan kaedah tersebut. Okey, walaupun Quran kata separuh, tapi nak terapkan tu kena tengok. Bila kena orang hamba yang dah kahwin berzina, kita nak terapkan separuh rejam separuh mati, macam mana? Yang mana kemudiannya Al-Sunnah lah yang menjelaskan batas-batas terhadap penerapan kaedah tersebut, sama ada berkaitan dengan hukum jenayah atau perkara yang berkaitan dengan hamba itu sendiri. Sebagai rumusannya, peranan yang dimainkan Al-Quran dalam perundangan ialah, ini peranan Al-Quran ya. Jadi ada bentuk jelas sempurna, ada bentuk mujmal, ada bentuk menjelaskan dasar-dasar saja. Macam faraid lidzakari mislu hadril unsayain, bagi lelaki itu dapat dua bahagian daripada perempuan kalau itu maksudnya. Itu konsepnya konsep dia. Okey, jadi saya ringkasnya peranan yang dimainkan Al-Quran dan perundangan ialah: pertama, Al-Quran membawa dalil-dalil yang berbentuk umum yang mengandungi hukum dan ditafsirkan oleh Nabi melalui hadis baginda. Jadi kebanyakannya umum, Quran yang mentafsirkannya. Kemudian yang diteruskan oleh ulama. Jadi ada juga kalau tak ada diputus oleh Nabi, maka ia diteruskan oleh ulama berdasarkan istinbat mereka ataupun kaedah-kaedah yang mereka keluarkan daripada hadis-hadis Nabi dan daripada Quran juga. Walaupun begitu, dalam mengeluarkan hukum bersumberkan Al-Quran, ulama mestilah mengkaji sebab penurunan sesuatu ayat terlebih dahulu dan mengkaji dari segi nasikh serta mansukhnya. Walaupun Quran tu sumber hukum, tapi sebelum kita nak keluarkan hukum, nak istinbat tu mengeluarkan hukum kita kena tengok dulu, kaji dulu ayat tu. Dari segi mana? Mungkin ayat tu telah nak mansukh. Jadi ayat ni berlaga dengan ayat ni. Ayat A berlaga dengan ayat B. Tengok mana ayat mana dulu keluar. Contohnya innamal khamru wal maisir, arak, judi, dan nasib, mana syaitan perkara keji jauhkan. Tapi ayat sana kata la taqrabus salat wa antum sukara, jangan kamu dekati sembahyang ketika kamu mabuk. Jadi artinya Tuhan tak kata haram mabuk. Yang ni kata haram, yang ni kata tak haram, cuma tak boleh bila nak sembahyang. Berlaga. Bila berlaga, kita tengok mana ayat turun. Rupanya ayat la taqrabus salat sekarang turun dulu, kemudian datang ayat innamal khamru wal maisir wal ansab, arak, judi, dan nasib yang berhala, datang kemudian. Oleh kerana kemudian ayat kemudian ni menasihkan ayat yang pertama. Jadi tak boleh kita pegang ayat mana ada kata Quran kata haram. Quran cuma kata la taqrabus salat wa antum sukara. Kalau kamu mabuk jangan sembahyang. Itu je Quran kata. Dia tak tahu ayat itu telah mansukh. Jadi nak istinbat hukum, kena tahu nasih dan mansukh juga. Mana ayat yang nasih ialah yang memansukhkan, mansukh ialah yang kena mansukh. Dia macam undang-undang dunia juga undang-undang dunia yang dia telah diluruskan di Parlimen pun ada ketika Parlimen bersidang balik, buang undang-undang ni, undang-undang darurat. Nampak belum buang lagi jadi mewujudkan undang besok apa Asyari? ISO dah buang. ISO dah buang. ISO. SOP. Bukan ISO apa ni? ISA. ISA. ISA dah buang Jadi ISA. Kita tak boleh pakai undang-undang ISA dah. Kan? Sebab dah buang. Jadi macam itu jugalah. Kalau dia telah dibuang, walaupun ayatnya masih ada dalam Quran, tapi undang-undang kita biasanya dibuang perkataan sekali dikosongkan Tapi kalau Quran, ada yang Quran masih ada ayatnya, tapi telah mansukh hukumnya. Ada yang ayatnya telah hilang. Contohnya Aisyah wa Aisyatu idza zanaya farjumu mal batata. Penzina yang dah kahwin, lelaki dan perempuan, bila berzina maka rejam dia dengan batu. Okey, jadi itu tak ada Quran. Kalau baca dan sembahyang, batal sembahyang.
Sedangkan dulu di Quran, tapi hukumnya masih terpakai. Okey. Ini pertama. Yang kedua, Al-Quran mengandungi arahan dan tegaan secara langsung dan digunakan sebagai penetapan daripada Allah tanpa pentafsiran. Jadi ada ayat Quran berupa arahan ataupun berupa tegaan. Arahan suruh buat, tegaan larangan. Contoh suruhan, aqimus solat wa atuz zakah, dirikan sembahyang, tunaikan zakat. Cara contoh tegaan, la taqrabus solat, la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Ini merupakan penetapan daripada Quran. Tanpa perlu pentafsiran. Dah jelas, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Al-qat'iyatu as-subut dan al-qat'iyyu ad-dilalah. Maka memang tak boleh dekati zina. Apa-apa perkara bawa kepada zina. Yang ketiga, sesetengah keadaan Al-Quran menjelaskan hukum yang terkandung dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan terus ditetapkan hukumnya untuk umat Islam, kecuali ada ayat yang memasukkan hukuman tersebut. Okey, jadi itu namanya dalam fiqh syar'u man qablana, syariat orang sebelum kita, dalam Taurat, dalam Zabur, dalam Injil. Jadi kalau Quran tak ada membatalkannya, bahkan diperteguhkan oleh Al-Quran, maka syariat orang sebelum kita menjadi syariat kita. Contohnya bab rejam, orang dah kahwin berzina, rejam. Dalam Injil begitu, dalam Taurat begitu. Maka dalam Quran, tapi telah masuk ayatnya, telah mensabitkan adanya hukum rejam. Jadi apa-apa yang disabitkan, yang ditetapkan dalam Quran, maka syariat sebelum kita terpakai. Ada syariat yang tak terpakai. Contohnya orang Yahudi, haramna alaihim syuhumahuma illa ma hamarat zuhuruhuma. Orang Yahudi tak boleh makan lemak binatang yang berkuku. Kita boleh, tak ada masalah, boleh makan. Artinya syariat orang sebelum kita tidak terkena, tidak terpakai kepada kita. Dia orang tak boleh makan binatang yang ada lemak, binatang yang berkuku, sebab salah dia orang. Dia orang nak sangat minta macam-macam. Allah tu kalau hukum yang berat-berat pada dia orang. Okey, jadi itu peranan Quran. Ada dalil umum, ada arahan dan tegaan, dan ada menjelaskan hukum syariat sebelum kita. Okey, habis cerita tu ya. Itu tentang peranan Al-Quran ya. Okey, sekarang ni ungkapan Al-Quran menjelaskan hukum. Uslubul Quran, uslub Al-Quran, gaya bahasa Al-Quran fi bayanil ahkam, dalam menerangkan hukum-hukum. Apa bentuk perkataan yang digunakan. Okey, Al-Quran menerangkan hukum syarak dengan lafaz yang berbagai-bagai. Jadi Quran terangkan hukum dengan berbagai-bagai lafaz. Ada suruh, ada larang, ada kata tak salah, tak berdosa dan macam-macam. Contohnya, untuk menyatakan sesuatu perbuatan itu wajib dilakukan, Al-Quran tidak membawa lafaz wujub. Dia tak kata yajibu alaikum siyam kama yajibu alal ladina min qablikum. Dia tak kena perkataan wajib. Bukan wajib saja, begitu juga perbuatan haram dan harus. Dia tak guna kadang-kadang hurimat alaikum maitat wa damu, tapi ada ketikanya dia tak pakai hurimat. Harus begitu juga. Dia tak kata jawazu alaikum libasul jamil, libas, tak ada. Dia kata khususi natakum, pakailah pakaian yang cantik-cantik ketika nak pergi masjid. Itu cara dia, tapi maknanya dia guna perkataan fi'il amar, tapi maknanya harus. Jadi bagaimana kita nak tahu tu? Kita belajar lagi. Antara cara Al-Quran menerangkan hukum dengan membawa lafaz sebagaimana berikut. Ini yang pertama sighatul amri, ataupun lafaznya berbentuk suruhan. Suruh sembahyang, suruh puasa, suruh zakat. Itu suruhan. Lafaz dan ungkapan berbentuk perintah atau al-amr. Dalam nahwu, dalam bahasa Arab, dia ada fi'il past tense, ada present tense, dan ada fi'il amar. Saya tahu bahasa Inggeris saya ingat tak ada fi'il amar. Tapi dalam bahasa Arab ada yang fi'il madhi telah berlaku, mudhari' sedang berlaku, dan fi'il amar. Suruh. Suruh. Maka suruh itu antaranya sama dengan firman Allah, wa aqimus syahadata lillah. Wa aqimu, hendaklah kamu tegakkan asy-syahadah, persaksian, lillah, untuk Allah. Hendaklah kamu menjadi saksi, itu maksud dia. Jadi wa aqimu itu ialah fi'il amar. Okey. Jadi amar itu makna apa? Jadi kadang-kadang dia makna gunakan fi'il amar. Okey, antara lain lafaz amar atau lafaz amru, atau tuntutan melakukan dengan membawa lafaz sebagai berikut. Jadi amar itu pula ada makna bentuk, ada banyak bentuk. Pertama, lafaz amar sarih, iaitu lafaz perintah yang jelas, yang tak boleh kita takwil lagi dah. Sebenarnya firman Allah,
wa'budullah, hendaklah kamu menyembah Allah. Ini jelas. Jelas. Budu tu makna ibadah. Makna menyembah. Ini sarih lah, sarih. Perintah ni jelas, tak ada apa, tak guna bahasa berbunga-bunga. Tepat, sembahlah Allah. Yang kedua, ada lafaz fi'lul amri. Yang menggunakan fi'il amar. Sebenarnya firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Fattaqu tu maka takutlah, ini fi'il amar. Jadi asalnya ittaqa yattaqi ittaqi. Kalau seorang ittaqi, kalau dua ittaqa, kalau ramai ittaqu. Jadi ini fattaqu ramai. Waktu maka takutlah kamu semua kepada Allah. Ini fi'il amar. Mastata'tum, sejauh mana kemampuan kamu. Jadi kena taat semampu mungkin kita takut dan bertakwa pada Allah. Ini fi'il amar. Fattaqu tu fi'il amar. Yang ketiga, lafaz fi'il amar yang disertai dengan lamul amri. Ini lagi kuat. Fi'il tu amar tapi dia letak dengan lam di pangkalnya. Lam tu lam amar. Contohnya yaqdu tu, thumma yaqdu tu fi'il mudhari'. Nak jadikan dia amar, dia letak dengan lam. Liyaqdu, lam itu lam amar. Thumma yaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum. Thumma kemudian liyaqdu, tapi kalau kita sambungkan thumma yaqdu, kemudian hendaklah mereka membersihkan tafathahum, diri mereka, wal yufu, dan menyempurnakan nuzurahum, akan nazar-nazar mereka. Dua-duanya ada lam fi'il amar. Liyaqdu dengan liyufu, wal yufu, thumma liyaqdu. Jadi ini fi'il amar, menunjukkan makna perintah. Okey. Yang keempat, fi'il jawab bagi syarat. Dalam bahasa Arab, kalau ada syarat mesti ada jawab syarat. Contoh ayat ni, fa'in uhsirtum, maka jika kamu dikepung, tak dapat nak mengerjakan haji atau umrah, kamu dah pakai dan niat umrah, dah pakai ihram, kamu terkepung, famastaysara minal hadi, maka hendaklah kamu mengorbankan yang mudah daripada sembelihan dam. Famastaysara. Jadi in uhsir tu ialah syarat, fa tu ialah kedudukannya ialah jawab syarat. Macam kita lah, kalau saya ada kuliah, maka kuliah saya batal. Kalau saya ada tugas, maka kuliah saya batal. Maka ada tugas tu syarat, maka batal tu jawab syarat. Kalau saya ada tugas hari Jumaat, kuliah kita hari Sabtu, maka kuliah saya Sabtu tu adalah jawab kepada syarat. Syaratnya kalau saya ada tugas. Kalau tak ada tugas, macam biasa lah hari Jumaat. Macam tu contohnya begitu. Jadi artinya ada ayat-ayat yang seperti itu. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Bila kamu tak jumpa makan 10 orang, tak boleh memberi pakai 10 orang, maka puasa 3 hari. Syaratnya tak jumpa. Kalau tak jumpa, tak mampu, puasa 3 hari. Itu namanya syarat. Jadi syarat juga menjadi suruhan, menjadi perintah. Yang kelima, perbuatan membawa kebaikan di dunia dan di akhirat. Seperti firman Allah, فَإِذَا بَلَوْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. فَإِذَا بَلَوْنَ, maka apabila mereka telah sampai ajalahunna, tempoh mereka ni mereka perempuan, bila sampai tempoh ajal yang edah mereka, fa'amsikuhunna, sama ada kamu nak ambil dia cara baik, pegang dia balik, dalam edah pegang dia balik, au fariquhunna bima'ruf, ataupun hendaklah kamu ceraikan dengan cara yang baik. Jadi bila kamu ceraikan isteri kamu sebelum habis edah, maka kamu hendaklah rujuk ataupun ceraikan dengan baik. Itu dia. Okey, ini menunjukkan fa'amsiku, maka peganglah, itu menunjukkan perintah. Au fariqun, atau ceraikan, itu juga perintah. Jadi kita tak boleh biarkan perempuan gantung tanpa tali. Istilah orang Melayu kan. Kalau nak teruskan. Kalau nak ceraikan. Itu cara dia. Jadi inilah antara lafaz-lafaz yang digunakan menunjukkan makna perintah. Sama ada amar soleh, atau menggunakan lam fi'il amar, ataupun menggunakan jawab syarat. Itu di antara yang menunjukkan makna perintah. Kita berbicara lagi, perintah tu menunjukkan makna wajib. Semua kebanyakan perintah makna wajib. Ada tanya? Yang lafaz lam amar
Aha. dia semestinya kena pakai fi'il mudhari tak ya? Tapi ada tak Ustaz yang lam amarnya dia guna fi'il mudhari kemudian ditambahkan dengan Sumpah. dengan nun taukid. Nanti okey. Ada? Ada tak? Ada? Ada? Macam tu, Ini, Ustaz. macam apa? La yadhahanna. Qati'an. La qati'anna aydiyakum. Ya. Tapi ayat itu tak cerita tentang hukum ya. Ayat itu cerita tentang perdebatan Musa dengan perdebatan Firaun dengan Musa yang berkaitan dengan hukum mungkin ada tapi tak banyaklah untuk diketengahkan ya. Jadi kalau ada makna begitu, ada sumpah, lagi kuatlah ya, lagi kuat. Okey. Sekarang kita masuk lafaz tegahan. Sighatun nahi. Bentuk larangan. Bagaimana Quran menggunakan bentuk larangan? Larangan ni biasanya la ya lah. La, lepas tu ada ta biasanya lah. Ada juga la yang lepasnya ya. Itu makna nafi, tapi nafi makna larang. Tapi kebanyakan nahi dia makna la yang selepasnya ta. Lafaz atau ungkapan larangan atau nahi. Nahi cakap Arab, cakap Hindustan pun nahi juga. Nahi Nahi. makna larang. Okey. Sebagaimana firman Allah Taala, "Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq." Wala, dan jangan taqtulu, kamu bunuh. Jangan kamu bunuh an-nafsa, nyawa, allati yang harramallah, yang telah diharamkan oleh Allah, illa bil haqq, melainkan dengan cara yang benar. Jadi kita tak boleh bunuh nyawa. Bukan nyawa orang je, nyawa diri sendiri betul ni. Sebab nyawa ni bukan milik kita. Yang Allah telah haramkan kecuali dengan benar. Yang boleh ini ialah dalam menjalankan hukum hudud. Ya, macam yang memenggal kepala dekat Saudi dia, pakar penggal dia. Ya, sekali pancung dia tepat dia tak lari tempat lain dah. Itu diharuskan dalam melaksanakan hudud, dalam melaksanakan hukum murtad, dalam melaksanakan perempuan yang dah kahwin berzina. 3 perkara je yang boleh bunuh. Selain itu hukumnya haram. Hatta bunuh diri. Nyawa saya Ustaz, duduk apa tak kena bunuh Ustaz? Bukan, nyawa bukan kau punya, nyawa tu milik Allah. Jadi haram. La taqtulu, jangan kau bunuh, menunjukkan haram kalau bunuh. Al-Quran juga menuntut meninggalkan sesuatu perkara dengan membawa lafaz seperti berikut. Lafaz nahi pula, macam juga amar tadi, ada amar sarih. Sini juga ada lafaz nahi sarih. Lafaz makna larangan yang jelas, clear. Atau at-tahrim, yang makna at-tahrim, iaitu tegahan yang jelas. Sebenarnya firman Allah Ta'ala, hurrimat alaikumul maitah. Ini jelas lah ya? Telah diharamkan ke atas kamu bangkai. Itu tak ada makna lain lah, memang sarih, jelas Allah mengharamkan bangkai. Yang kedua, lafaz nahi atau perintah supaya meninggalkan. Ada perintah yang suruh meninggalkan, seperti firman Allah, wala taqtulu auladakum min imlaq. Wala taqtulu, jangan kamu bunuh auladakum, anak kamu, min imlaq, kerana takutkanlah lapar, tak mampu nak kasih dia makan, maka kita bunuh anak kita. Itu jahiliah zaman dulu ya. Kita pun lebih kurang juga ya. Anak sekarang ni tak nak lebih, 2, 3 cukup. Kenapa tak anak sikit sangat anak? Sebab takut nanti tak mampu nak beri dia kebahagiaan hidup. Sama lah tu ya. Takut tak terkasih makan. Jadi kalau itu sebabnya, termasuk macam jahiliah juga lah kita ya. Anak 2, kalau dah ada anak lelaki seorang, anak perempuan seorang, cukup dah Ustaz, ikat. Sebab takut tak terkasih makan. Ini macam jahiliah juga ya. Okey. Lafaz nafi. Tadi nahi nahi itu mana jangan, nafi makna tidak. Ada juga yang mana tidak tapi mana nahi. Lafaz nafi sesuatu perbuatan. Nafi itu mana tidak, bukan mana jangan Atau nafi halal, menidakkan halal, tak halal melakukannya. Seperti firman Tuhan, fa illam ya'tazilukum wa yulqu ilaikumus salam wa yakufu aydiyahum fakhudhuhum wa qatuluhum haitsu saqiftumuhum. Ini cerita kita dengan orang kafir ya. Fa illam ya'tazilukum, kalau mereka tidak membiarkan kamu, dihalangnya kamu, wa yulqu ilaikumus salam, dan tidak juga menawarkan keperdamaian. Orang kafir itu ganggu dan nak memerangi kamu. Wa yakufu aydiyahum, dan mereka juga tak melarang tangan mereka dia angkat senjata ke atas kamu. Fakhudhuhum, maka dalam kali itu ambil mereka, tangkap mereka. Waqtuluhum, bunuh mereka. Haitsu saqiftumuhum, di mana saja kamu menemuinya. Hatta kalau dalam Masjidil Haram pun asalnya tak boleh berlaku pembunuhan, penangkapan, melaksanakan hudud dalam Masjidil Haram ataupun dalam bulan haram.
Tapi kalau mereka tak berhenti, mereka mendahulukan dulu, angkat senjata, angkat tangan, maka lawan. Sampai mereka bunuh. Okey, ini menunjukkan cerita ni adalah menafikan. Menafikan berarti kalaulah mereka tidak membiarkan kamu, tidak melakukan gencatan senjata dan tidak juga menahan tangan kamu, maka pada itu tangkap mereka, bunuh mereka. Jadi dia macam bersyarat ya. Syarat daripada nafi tadi, kalau mereka tak buat seperti yang sepatutnya, maka bertindak zalim, maka tangkap dan bunuhlah mereka. Jadi nafi itu juga bermaksud mana larangan ya. Okey. Yang seterusnya, lafaz menunjukkan wajib dan sunat. Habis tadi lafaz yang menunjukkan fi'il amar, lafaz menunjukkan nahi. Sekarang ni kita pergi lafaz menunjukkan wajib. Atau dalam bahasa Arab, as-sighah, sighah itu ialah lafaz atau bentuk, adalah yang menunjukkan alal wujubi, menunjukkan lafaz itu menunjukkan wajib, awin nadbi ataupun sunat. Di antaranya ialah Al-Quran menyebutkan dengan dihubung kaitkan perbuatan yang mendapat pujian atau disukai atau mendapat ganjaran yang baik serta pahala bagi mereka yang melakukannya. Okey, antaranya ialah Quran cerita bila perbuatan tu dikaitkan dengan pujian, ya, Allah puji orang bagian-bagian, itu menunjukkan Allah suruh itu ya. Ataupun syurga, alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum, orang beriman soleh, tuba lahum, mendapat keuntungan mereka, wa jannatun naim, dan syurga naim contohnya. Bila dapat pujian, itu menunjukkan Allah perintah lah, atau dapat syurga Allah perintah lah. Sama ada atau ganjaran yang baik serta pahala bagi mereka melakukannya. Contohnya, itu menunjukkan perintah ya. Contohnya, menceritakan suatu perbuatan itu adalah baik dan membawa kebaikan pula. Contoh Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anil yatama, mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Qul islahul lahum khair, katakan Muhammad, buat baik pada mereka, pada anak yatim itu adalah kebaikan. Jadi Allah puji kalau buat baik pada yatim, menunjukkan Allah suruh kita buat baik pada anak yatim. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum, jika kamu bergaul dengan mereka, dengan anak yatim, maka mereka itu adalah saudara kamu. Itu menunjukkan tak salah bergaul dengan anak yatim, dan tak salah ada ketikanya kalau orang tu tak mampu nak menyara anak yatim, dia boleh gunakan harta anak yatim untuk sekadar makan bersama dengan anak yatim, ya, dan masak nasi untuk anak yatim, masalahnya kita tumpang. Kalau orang tu miskin lah. Kalau kita kaya, kita lah belanja anak yatim tu, sebab melayan islah lahum khair, buat baik tu kebaikan. Jadi bila dipuji, cerita buat bergaul anak yatim tu kebaikan, tolong anak yatim kebaikan, menunjukkan maksudnya, hai manusia, buat baiklah kepada anak yatim. Itu maksudnya. Walaupun tak ada suruh macam tu kan, tapi itulah maksudnya. Dipuji perbuatan tu menunjukkan dia suruh kita buat. Yang kedua, ungkapan menetapkan sesuatu perbuatan itu termaktub serta difardukan. Kalau ada makna difardukan, menunjukkan Allah suruh itu. Contohnya Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, kutiba alaikum, difardukan, ditetapkan ke atas kamu, al-qisasu, hukum qisas, fil qatla, dalam bab bunuh, hukum balas. Jadi bila kata difardukan, menunjukkan hai orang beriman, laksanakanlah hukum qisas. Itu maksud dia. Bila difardukan, maksudnya laksanakanlah. Okay. Ini lafaz-lafaz yang menunjukkan wajib, ataupun sunat. Kalau dipuji je, sunat lah. Kalau lafaz tu kata wajib, ditetapkan, makna fardu lah. Okey, yang seterusnya lafaz haram. Bagaimana bentuk-bentuk lafaz haram dalam Quran ya, ataupun dalam bahasa Arab. Lafaz haram atau kebencian, bahasa Arabnya as-sighatu, iaitu bentuk pengucapan atau lafaz, adalatu, yang menunjukkan alal hurmah, kepada pengharaman, awil karahah, atau bermakna makruh, dibenci ya. Dibawa dengan lafaz yang mana syarak menuntut meninggalkan serta menjauhinya. Jadi lafaz tu kadang-kadang lafaz tu menunjukkan makna tinggalkan atau makna menjauhi, iaitu dengan menyebut akan mendapat celaan terhadap mereka yang melakukannya, atau sebagai sebab mendapat azab sesaan daripada Allah. Jadi ada ketikanya ayat itu menunjukkan celaka, celaan, atau azab. Contohnya, fawailul lil musallin, celakalah orang sembahyang, alladzina an salatihim sahun, yang lalai dari sembahyang, walladzina yura'un, yang riak dalam sembahyang. Allah cela. Dan juga ada orang kata wahai itu makna neraka wail. Allah letakkan azab neraka wail. Itu menunjukkan makna haram. Ada ketikanya makna
makna makruh, makna makruh. Okey. Mereka itu akan ditempatkan dalam neraka atau dilaknat, atau juga kadang-kadang disifatkan perbuatan tersebut sebagai sifat syaitan, sifat munafik dan lainnya. Contohnya arak, judi, betul nasib min amali syaitan, daripada amal syaitan. Tak ada perkataan haram kat situ, tapi bila digandingkan dengan amalan syaitan, arak, judi, betul nasib, innamal khamru wal maisiru ansab wal azlam betul nasib min amali syaitan, daripada amal syaitan, itulah menjadi haram. Dia ada sistem Islam mana ada haram, tak sebut pun. Dia tak belajar ni. Bila kita kaitkan satu tu dengan amalan syaitan, haram lah tu. Okey, antaranya ialah perbuatan yang disertai janji baik, janji tidak baik, yang menunjukkan haram ataupun makruh. Di sini makna haram. Perbuatan disertai janji tidak baik, firman Allah, wa may yaqtul mu'minan, siapa yang membunuh orang beriman muta'ammidan, dengan sengaja, fajazaohu jahannam, maka balasannya ialah neraka jahannam. Jadi tak ada kata cerita haram di sini, tapi kalau disebut jalan balasannya jahannam, neraka, haram lah. Bunuh orang balasannya neraka, haram lah bunuh orang, bunuh orang mukmin. Yang kedua, ungkapan dengan menyatakan larangan bahawa tidak mendapat kebajikan terhadap sesuatu perbuatan atau menceritakan satu perbuatan itu buruk. Bila Allah kata tak ada kebajikan, tak ada baiknya, itu makna larangan lah. Ataupun Allah kata buruk perbuatan tu, itu makna larangan. Apa contoh? Contoh Allah kata, walaisal birra bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Walaisal birra, bukanlah kebajikan, bukanlah baik, bi an ta'tul buyuta, engkau mendatangi rumah, min zuhuriha, daripada belakang. Walakinnal birra man ittaqa, tetapi kebajikan itu ialah orang yang bertakwa. Ini menunjukkan tak boleh kita masuk rumah orang daripada belakang, daripada dapur. Nak masuk pada depan lah. Ini kita muncul dekat dapur macam apa, masyarakat tingkat cerita Piramli masyarakat tingkat kat dapur tak boleh lah sebab kadang-kadang dapur bini kita tak bertudung dan sebagainya. Jadi nak masuk rumah orang, nak bagi salam, bukan dekat belakang rumah, tapi depan, pintu depan. Ketuk, bagi salam, kalau 3 kali tak buka, baliklah. Dan jangan duduk betul-betul kat pintu tu, duduk tepi. Jangan sampai nampak isteri di rumah. Itu orang Melayu kadang memang duduk kat tengah pintu, dia buka je nampak semua rumah. Itu kalau dalam hal ni tengok jemaah tabligh, kalau ketuk rumah kita duduk tepi lah. Dia tak nak tengok rumah dalam rumah kita. Itu betulnya. Jadi bila Quran kata tak baik datang rumah daripada belakang, menunjukkan makruh. Datang rumah dari belakang, dan sebagainya, dia boleh jadi haram. Kalau tahulah kat situlah bilik mandi dia, kat situlah biasanya kat dapur orang tak bersiap, itu tak aurat, sengaja kita nak lalu kat depan, itu haram, kat belakang haram. Nak tengok dia tak berkemban, haram hukumnya. Okey, sekompannya makruh. Okey, satunya lafaz menunjukkan harus. Ada juga lafaz tu, apakah lafaz yang digunakan oleh Al-Quran yang menunjukkan harus, iaitu dengan membawa lafaz al-halal. Bila guna perkataan halal, hillalakum, contoh dihalalkan buat kamu, itu mana harus lah. Hillalakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum, dihalalkan buat kamu pada malam Ramadan untuk mendekati isteri-isteri kamu, untuk bersetubuh dengan isteri kamu. Itu mana halal, hillalakum. Ada mana keizinan, udzina lil ladzina yaqataluna bi annahum zulimu, diizinkan untuk kamu berperang kerana kamu dizalimi. Itu keizinan. Ada makna nafil haraj, tidak ada salah, nafi junah, tidak ada dosa dan selainnya. Contohnya antaranya adalah seperti berikut. Pertama, lafaz menunjukkan ibahah. Ibahah makna harus, dan mengengkarkan mereka yang mengharamkan. Jadi lafaz menunjukkan ibahah dan mengengkarkan mereka mengharamkan, seperti firman Allah. Bila Allah berfirman, "Qul," katakan Muhammad, "Man harrama zinatallah," siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah, allati akhraja li ibadihi, yang Allah keluarkan, kurniakan kepada hamba-hambanya. Jadi tak boleh kita mengharamkan perhiasan yang Allah benarkan. Macam saya kata, datuk-datuk tuan-tuan jangan pakai baju kot. Tak boleh lah, benda tu harus. Apa buktinya haram? Jangan pakai lawa-lawa, jangan pakai mahal-mahal. Tak boleh lah. Sebab tidak ada dalil mengatakan melarang. Allah marah. Katakan siapakah yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang Allah keluarkan atau berikan kepada hamba-hambanya. Ayat ini menunjukkan tak boleh kita mengharam apa yang dihalalkan oleh Allah.
Sebab mana kita tak boleh menghalalkan yang haram. Ini banyak kita buat. Kita boleh tunduk perintah ni, hak menghalal, kita tak menghalalkan yang diharamkan. Tapi begitu juga kita tak boleh mengharamkan yang dihalalkan. Pandai-pandai kita mengharamkan, mana boleh. Okey, benda tu harus tapi kita haramkan. Okey, yang kedua, lafaz yang menunjukkan pilihan, membolehkan, dan lafaz al-halal. Kalau ada perkataan membolehkan atau perkataan halal, ini menunjukkan makna harus. Contohnya, al-yawma, pada hari ini, uhilla lakum, dihalalkan buat kamu, at-tayyibat, makanan yang baik-baik, yang lazat-lazat. Jadi bolehlah makan benda yang baik. Okey, itu menunjukkan harus makan. Tak ada perkataan harus, tapi uhilla, dihalalkan tu mana harus. Okey, yang ketiga, lafaz nafi al-ism, menafikan berdosa, tak dosa buat, ataupun nafil junah, tak salah, nafil haraj, tak salah. Antara lain nafi al-ismi, menafikan dosa. Firman Allah, famanit turra. Ini cerita orang yang kebulo, tak ada makanan, maka diharuskan makan benda yang daging bangkai atau khinzir. Famanit turra, maka sesiapa yang terdesak dalam keadaan darurat, ghaira baghin, bukan dia nak makan, tapi dia tak larat berdiri, wala adin, tak melampau, dia makan sekadar untuk boleh tegak, fala isma alai, maka tak salah atasnya. Ini dalil yang menunjukkan dalam keadaan darurat maka tak salah kita buat benda yang dilarang. Ad-darurat tubihul mahzurat, mengharuskan perkara yang dilarang. Mana dapat? Daripada ayat ni, faman turra ghaira baghin wala adin fala isma alai, tidak ada dosa. Okey, yang kedua, nafi al-junah, artinya menafikan tak salah. Firman Allah, laisa alaikum, tidak ada tidak ada ke atas kamu, wala alaihim, dan tidak ada ke atas mereka, junahun, salah, ba'dahun, sesudah itu. Sesudah itu. Ini ayat apa ni? Ini ayat tentang ribat alaikum ummatukum banatukum akhwatukum alatukum wa khabanatukum. Okey, ini dalil yang atas tadi, yang bawah ni laisal a'ma. Ini tadi dalil tentang mahram, tentang mahram. Okey, jadi tidak ada salah. Selain itu tidak ada salah. Okey, yang ketiga, nafi al-haraj, yang menafikan dosa. Ayat ni laisa alal a'ma, tidak atas orang buta, haraj, satu kesalahan. Wala alal a'raji, tidak atas orang yang tempang, satu kesalahan. Wala alal marid, dan tidak ada atas orang yang sakit, kesalahan. Ini ayat tentang makan rumah orang, makan rumah orang, dan juga makan berjamaah. Orang buta tak apa, orang pempang tak apa, orang sakit tak apa. Tapi selain itu, sebenarnya kalau ikut dalil ni, kita makan depan bini orang tak boleh dah. Yang dibolehkan ni surah An-Nur ni, ini dia yang boleh. Jadi kalau kita makan, kita elakkan berdepan-depan, berjamaah dengan orang yang bukan mahram kita. Tak apa dah. Kita macam saya bawa staff saya makan, engkau meja, perempuan meja sana, lelaki meja sini. Macam itulah melaksanakan ayat ni. Yang tak salah orang buta, orang tempang, orang sakit, orang yang normal salah. Ini berujuk ayat ni dan surah An-Nur. Nanti saya akan beritahu kemudian. Perang tak? Ya? Kan surat mewajibkan pergi perang. Tengok ayat ni, dia ada ayat. Fatah Ustaz. Kalau Fatah, perang. Saya pun tak dapat nak pasti. Memang dapat buka surah Al-Fatah. Saya pun tak pasti. Kalau surah An-Nur, tengok surah An-Nur. Surah An-Nur. Ini bukan ini surah An-Nur. Surah An-Nur ayat 61. Surah An-Nur ayat 61. Okey. Okey, surah An-Nur ayat ni panjang tau. Saya terus terjemahkan. Tidak ada atau orang sakit salah, tidak ada atau orang tempang salah, tidak ada atau orang tadi tidak ada orang buta tidak ada orang buta salah, tidak ada orang tempang salah, tidak ada orang sakit kesalahan, tidak juga atas diri kamu antakulu min buyutikum, kau makan daripada rumah kamu, abuyuti abaikum, atau makan daripada rumah bapa-bapa kamu. Jadi kalau anak saya datang rumah saya makan berjemaah dengan saya, tak apalah. Abuyuti ummahatikum, ataupun di rumah mak-mak kamu, datang makan kat rumah mak, ataupun mak tiri. Abuyuti ikhwanikum, ataupun makan kat rumah saudara kita, makan dengan rumah kakak ke makan rumah abang ke.
Abuyuti akhawatikum, ataupun rumah saudara kita perempuan, adik-adik perempuan. Abuyuti amamikum, atau rumah pakcik kita, pakcik sebelah suami, pakcik sebelah bapa. Abuyuti ammatikum, atau pakcik sebelah atau pakcik perempuan, sebelah perempuan. Abuyuti akhwalikum, pakcik lelaki. Abuyuti khalatikum, atau pakcik perempuan. Aw ma malakat mafatihahu, ataupun yang kamu miliki kuncinya. Aw sadiqikum, ataupun rumah kawan kamu. Dibagi masuklah rumah, makanlah sendiri, itu tak apa. Laisa alaikum junahun, tak salah ke atas kamu, antakulu jami'an, untuk kamu makan berjamaah ramai-ramai. Aw ashtatan, makan seorang-seorang. Fa idza dakhaltum buyutan, maka bila kamu masuk rumah, fasallimu ala anfusikum, maka hendaklah kamu bagi salam ke atas diri kamu. Tahiyatan min indillah, satu penghormatan dari sisi Allah, mubarakatan thayyibah, yang berkat lagi baik. Kadzalika, demikianlah yubayyinullahu lakumul ayat, menerangkan Allah bagi kamu ayat tanda-tanda kekuasaannya, la'allakum taqilun, mudah-mudahan kamu menggunakan akal. Jadi kalau macam pendek memang tak faham jadi itu ayat ni bertujuan ialah tak salah Sebagai rumusannya, mujtahid hendaklah menilai segala ungkapan tersebut, segala perbuatan yang dipuji dan dijanjikan pahala ia diperintahkan. Manakala kalau perbuatan puji menunjukkan Allah suruh buat. Manakala perbuatan yang diancam dengan seksa dan dicela adalah ditegah. Seterusnya, perbuatan yang tidak dipuji dan tidak dicela, tidak dijanjikan pahala dan tidak dijanjikan azab adalah perbuatan halal yang diharuskan. Jadi kalau kulu wasyrabu, makanlah, minumlah. Tak ada pula kalau kau makan kau masuk syurga, kalau tak makan masuk neraka. Jadi menunjukkan makan dan minum itu benda harus saja. Okey. Apa? Boleh. Yang Nabi Al-Junah sama Nabi Al-Haras, dia kedua-duanya membawa makna tak berdosa lah itu. Mana lebih kurang sama aja. Tapi Haras macam makna dosa, tidak berdosa. Junah makna tidak salah. Dekat je lah, tidak berdosa, tidak salah, sama je. Tapi mafhumnya sama lah. Okey. Hukum-hukum yang dibawa oleh Al-Quran. Di sini kalau saya tak hurai pun boleh. Okey, kita cuba cepatkan. Bila kita mengkaji hukum terkandung dalam Al-Quran, kita dapati ia dibawa dalam bentuk yang berbagai-bagai. Berkaitan perkara tersebut. Setengah ulama membentangkan bahawa nas-nas Al-Quran yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dikenali dengan ayatul ahkam. Jadi hukum-hukum yang terdapat Al-Quran ini disebut ada ayat-ayat ahkam. Ada kata 500 dalam Quran ayat yang mengandungi hukum-hukum. Bahkan terdapat setengah kitab yang membahaskan khusus tentang nas-nas seperti itu. Antaranya Ahkamul Quran karangan Al-Jassas, Ahkam Quran karangan Ibn Arabi. Ini karangan Ibn Arabi ini adalah penjilid, telah diterjemahkan oleh Jakib. Baik, kalau kita ada duit sikit boleh Ibn Arabi itu yang lebih komplit lah. Kalau tidak, Ahkam Quran Syafi'i pun ada, ataupun tafsir ayatul ahkam, itu pun ada. Serta Jami' li Ahkam Al-Quran, ini Qurtubi. Okey. Itu yang menunjukkan ayat-ayat yang mengandung hukum. Kandungan hukum yang dibawa dalam Al-Quran dapat dibahagikan kepada 3 bahagian utama. Jadi ada yang berkaitan hukum akidah, al-ahkam al-i'tiqadiyah, iaitu berkaitan apa yang wajib terhadap mukallaf berpegang serta beriman dengannya. Ini akidah Okey, firman Allah, malaikat, kitab dan sebagainya. Yang kedua ialah hukum al-akhlaq ataupun al-ahkam al-khuluqiyah. Hukum dan peraturan berkaitan dengan keutamaan-keutamaan, sifat mulia dan menjadi sifat tercela. Hukum apa hukum zil afwa wa bil urfi, contohnya memaafkan kesalahan. Kemudian ada hukum yang berkaitan al-amaliyah, hukum amalan, al-ahkamu al-amaliyah, iaitu hukum berkaitan dengan tindakan mukallaf berupa ucapan dan perkataan. Nas Al-Quran berkaitan dengan perkara itu terbagi pada 2 bahagian berikut. Hukum al-amaliyah ini terbagi pula, ada hukum yang berkaitan dengan al-ibadah, ada yang bab muamalat. Okey. Ibadah tu di antaranya ialah yang berkaitan dengan sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Contohnya ialah sallu, contohnya sembahyang. Quran tidak menjelaskan cara terperinci berkaitan rakaat, waktu, rukun dan sebagainya. Quran cuma kata wa aqimu as-solah, tegakkan sembahyang. Macam mana nak sembahyang? Hadis menyatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Satu ketika orang tengah ramai, Nabi pergi ke depan, Nabi angkat takbir, kemudian Nabi rukuk, Nabi i'tidal sampai habis salam. Kemudian Nabi kata, tahu tak apa yang kau buat? Aku buat? Tahu ya Rasulullah, kau tengah sembahyang? Rasulullah kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu macam mana kamu lihat aku sembahyang.
Okey, yang kedua ialah berkaitan ibadah haji. Begitu ayat Quran cuma cerita walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Hendaklah atas manusia wajib menunaikan haji ke Baitillah liman istata' ila sabilillah, bagi orang mampu. Bagaimana nak haji? Maka Nabi kata litakhudhu manasikakum, ambillah cara manasik kamu. Dalam hadis yang lain khudhu anni manasikakum, khudhu anni, itu lagi jelas khudhu anni manasikakum, ambillah daripada aku cara ibadat haji kamu. Masa bila Nabi ke Arafah, masa bila Nabi ke Muzdalifah, bila masanya ke Mina, bila Nabi tawaf, Nabi ihram, itu. Jadi ikut cara Nabi. Jadi Quran tak cerita buat haji, dia suruh buat haji je. Tapi macam mana? Tengok. Nabi kata ikut cara aku. Yang kedua, ayat Quran yang berkaitan amalan tadi, yang cara ibadat. Yang kedua ialah muamalat, yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia. Muamalat ni pula ada terbagi pada pertama kekeluargaan, al-ahwalu syakhsiyah, atau orang sebut al-munakahat. Dia ada dua nama, boleh panggil al-munakahat dan boleh panggil al-ahwalu syakhsiyah. Di Timur Tengah dipanggil al-ahwalu syakhsiyah. Dalam kitab kita kitab Fathul Badrin, bab munakahat atau rubu' al-munakahat. Okey, bab kahwin, cerai dan sebagainya. Contohnya firman Allah, ya ayuhan nabi, wahai nabi, idza talaqtumun nisa, bila kamu ceraikan perempuan, fatalliquhunna li'iddatihin, maka ceraikanlah ia sehingga waktu iddah dia. Dia sampai iddah dia. Okey. Jadi ini dalil hukum yang berkaitan dengan muamalat bab kekeluargaan. Ada juga yang berkaitan al-muduniyah, iaitu pembangunan. Bangunan ni yang berkaitan dengan muamalat, jual beli, harta benda, sewa, gadai, syarikat, akad-akad dan sebagainya. Antaranya ialah menegah dan mengharamkan mengambil harta dengan cara tidak benar. Firman Allah, ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, la ta'kulu amwalakum, jangan kau makan harta kamu bainakum di antara kamu bil batil, dengan cara batil, illa, melainkan antakuna tijaratan, melainkan dengan perniagaan antara minkum, yang berlaku redha sesama kamu. Okey, ini pembangunan ni bab muamalat, bab dalam muamalat lah, muamalat perniagaan dan jual beli sebagainya. Yang ketiganya ada berkaitan dengan jenayah, ayat-ayat hukum yang tentang qisas, tentang hudud dan sebagainya. Asin Nabi sini wal anfa wal juruha qisas, hukum bunuh balas bunuh, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, mata dengan mata, luka ada hukum balas. Termasuk juga contohnya wa man qutila mazluman, siapa yang dibunuh secara zalim, faqad ja'alna liwalihi sultana, maka sesungguhnya kami jadikan bagi walinya kuasa nak membalas ataupun kuasa nak mengampunkannya. Kemudian yang berkaitan dengan hakim, Allah suruh laksanakan kehakiman dengan cara adil. Innallaha ya'murukum, maksudnya Allah perintah kamu an tu'addul amanat, menunaikan amanah ila ahliha, kepada ahlinya, kepada orang sepatutnya. Wa idza hakamtum bainan nas, bila kamu berhukum di antara manusia, antahkumu bil adl, hendaklah kamu berhukum dengan adil. Ada juga ayat-ayat hukum yang berkaitan dengan ad-dauliyah, hubungan antarabangsa, negara dengan negara. La yanhaakum anil, tak salah kamu untuk berbuat baik kepada orang yang tidak memerangi kamu. Itu hubungan itu hubungan antarabangsa. Kemudian kandungan ayat Al-Quran. Kandungan ayat-ayat dalam kitab suci Al-Quran secara umumnya dapat dibagikan kepada dua bentuk. Ada ayat muhkamat dan ada ayat mutasyabihat. Ayat yang muhkamat ialah ayat yang jelas maksudnya dan dapat dipahami dengan cara mudah. Oh, baik saya. Okey. Ayat hukum ni terbagi menjadi dua. Ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Dan Quran ni ada dua. Ayat muhkamat ialah jelas maksudnya dan dapat dipahami dengan cara mudah. Seperti wa aqimus shalah wa atuz zakat. Muhkamlah. Ayat muhkam maksudnya ayat yang mengandungi hukum. Jadi jelas terang maksudnya, yang menunjukkan makna wajib mendirikan sembahyang, wajib menunaikan zakat. Ada ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ia dapat diberikan dengan dua pengertian, iaitu ayat mengenai beberapa pengertian yang tidak dapat ditentukan maksud sebenarnya, melainkan dengan menyelidiki secara mendalam serta berpandukan dalil untuk menetapkannya. Contohnya ayat-ayat mujmal dan ayat-ayat mengandungi lafaz mustarak. Ini ayat mutasyabihat ya. Jadi dalam fiqh, mutasyabihat dalam fiqh ialah lafaz tu mustarak. Mustarak tu ialah berkongsi makna, double meaning. Itu nama mutasyabihat yang perlu perlu diijtihadkan, perlu ditafsirkan. Contohnya ialah au ya'fu alladhi bi yadi uqdatun nikah, ataupun dimaafkan oleh orang yang di tangannya kuasa akad nikah, ikatan nikah. Jadi ayat tersebut lafaz mujmal. Ia tidak jelas siapakah sebenarnya orang yang di tangannya ada akad nikah. Jadi akad nikah ni kuasa suami ke atau kuasa wali?
Jadi dia double meaning. Mungkin kuasa wali, mungkin kuasa suami. Maka oleh kerana double meaning, maka dia mutasyabihat. Dalam fiqh ni mutasyabihat. Sebenarnya firman Allah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Orang perempuan diceraikan, hendaklah tangguh beriddah dia 3 quru. Quru tu makna haid, quru tu makna suci. Maka ini juga makna mutasyabihat. Mutasyabihat dalam fiqh. Dalam ayat tersebut, lafaz quru merupakan lafaz mustarak yang mana ia membawa 2 pengertian, suci dan haid. Berkaitan ayat-ayat mutasyabihat menurut pengertian tersebut, jumhur ulama berpendapat hendaklah ditangguh untuk beramal dengannya sehingga didapati ada dalil yang menentukan ertinya sebenar. Jadi dalam bab mutasyabihat fiqh ni, sebab dia ada 2 makna, maka kita kena selidik cari makna yang betul, yang tepat. Jadi tak boleh laksana begitu je, kena selidik sehingga dapat ditafsirkan dengan tepat. Yang kedua ialah ayat yang mana Allah saja mengetahui maksud sebenarnya. Ini mutasyabihat dalam akidah Contohnya ayat-ayat menunjukkan seolah-olah Allah bersifat seperti makhluk. Ayat-ayat yang dimulakan dengan huruf dan lainnya. Contohnya yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ini ayat mutasyabihat. Maka pada dia ada dua mazhab. Mazhab khalaf tidak mentakwilkan dia, diterima bulat-bulat, tapi bila kaifah, tanpa bagaimana. Allah ada tangan, ada bagaimana, jangan fikir. Itu bukan bab kita. Itu sebenarnya khalaf yang betul. Salaf kita, termasuk Imam Al-Ghazali, mentakwilkan. Ayat kat sini makna kudrat, kuasa Allah di atas tangan mereka. Tangan Allah di atas mereka bermaksud ialah kuasa Allah atas kuasa mereka, atau maksud keberkatan. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, iaitu bila mereka berjamaah maka ada keberkatan. Ada juga yang ayat mutasyabihat ialah ayat-ayat muqatta'ah, seperti alif lam ra, alif lam mim. Kita dah bicara dalam surah Yunus dan surah Al-Baqarah dan sebagainya. Okey, keistimewaan perundangan Al-Quran. Ustaz. Kita habiskan kejap je, nak habis dah ni. Al-Quran tu pertama, hukum Quran tu yang pertama, adamul haraj, tidak menyusahkan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah berkehendaki kebaikan, bukan menyusahkan. Hukum Tuhan tak ada menyusahkan. Puasa wajib, tapi kalau sakit, kalau mengandung, kalau orang tua, buka. Tak ada hukum Tuhan mudah. Yang kedua, mengurangkan bebanan taklif, qillatul taklif. Hukum Tuhan tak ada menyusahkan. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, la tasalu an asya', jangan tanya tentang sesuatu in tubdalakum tasukum, kalau dijawab untuk kamu menyusahkan kamu. Wa in tasalu anha, jika kamu tanya tentangnya, hina yanzalul Quran, ketika turun Quran, tubdalakum, akan menyusahkan kepada kamu. Afallahu anha, Allah ampunkannya. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu wallahu ghafurur halim, Maha Pengampun dan Maha sopan, Maha halus. Jadi ayat ini menunjukkan jangan tanya banyak. Kalau Tuhan dah hukum dah jelas, jangan tanya. Sekarang kita boleh tanya, tak ada masalah. Tapi ketika Quran turun, jangan tanya. Sebab ada sahabat tanya, ya Rasulullah, bila Quran kata haji itu wajib, tak tahu ke Rasulullah? Maka Rasulullah tak nak jawab. Palingkan muka. Tanya lagi, ya Rasulullah, daripada kiri pula. Tak tahu ke? Rasulullah marah, muka merah. Datang pada depan pula, tak tahu Rasulullah? Maka Rasulullah kata, kalau aku jawab tak tahu, nyaya kau. Jadi jangan, ikut Islam tidak menyusahkan. Tuhan kata sekali-sekali je lah, jangan menyusahkan. Jangan jadi pasal. Macam kita lah kan, orang datang ke rumah saya ni kan, lepas tu bila time semayang, jom kita semayang jemaah. Semayang mana? Semayang kat lantai ni lah. Janganlah tanya pula, bersih kat lantai tu Ustaz. Susah jawabnya Kalau saya suruh semayang kat lantai tu susah lah, bersih tu janganlah cari pula masa buat rumah ni Ustaz ada basuh Ustaz. Orang sini pula susah lah ceritanya, dah berkilat tu. Kiblat betul. Kiblat betul. Jadi jangan banyak tanya kan, bila kita bentang sejadah ni Ustaz, berapa tahun tak basuh Ustaz? Dah kacau pula dah. Banyak songnya dia. Yang ketiga, beransur-ansur dalam penetapan hukum at-tadarruj, seperti ayat pengharaman arak. Mula-mula arak boleh makan, tapi dia ada banyak mudarat. Yang kedua, boleh minum, boleh makan arak, tapi jangan sembahyang. Yang ketiga baru kata haram kerana amalan syaitan. Jadi itulah dalam kajian kita faham, kita nak perkenalkan yang pertama, Quran lah sumber tasyrik yang pertama. Bagaimana kita dengar tadi bagaimana Quran tu ringkas, mujmal, perlu disokong oleh hadis, ada yang tidak perlu disokong oleh hadis dan sebagainya. Okey, insyaAllah akan datang kita bicara tentang sumber hukum yang kedua ialah as-sunnah. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tak ada? Ya, tadi kita tangguhkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr.